Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat pembentangan untuk subjek komunikasi dan penyiaran Islam. Terima kasih kepada Ustaz Tok Roni kerana memberikan kami peluang untuk membuat pembentangan pada hari ini. Okey, nama saya Amatun Najwa binti Abdul Manaf, nombor matrik 1024 dan saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Nama saya Nur Ain Nabila binti Abdul Halim, nombor matrik saya 1040. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ifah Mudira binti Muhammad Ihsan, matrik nombor 1060. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ain Sedra binti Amanuddin, nombor matrik saya 1036. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Maisarah binti Muhtar, nombor matrik saya 1008. Okey, hari ini kita akan membuat pembentangan berkenaan garis panduan penyiaran Islam dan sejauh mana ia dipatuhi. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan tentang definisi penyiaran Islam. Penyiaran Islam bergantung kepada tasawur kemanusiaan yang dapat dilihat daripada tiga perspektif, iaitu hubungan tiga segi antara Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dan masyarakat. Seterusnya, bidang penyiaran dianggap sebagai suatu jalan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada objektif penyiaran Islam. Yang pertama, menguatkan akidah umat Islam. Ialah bila stesen televisyen menyiarkan perkara-perkara yang berkaitan Islam, akidah seseorang umat Islam tu akan bertambah. Yang kedua, memupuk semangat perpaduan. Dan yang terakhir sekali, memupuk nilai kerohanian yang murni. Okey, seterusnya saya akan terangkan tanggungjawab media penyiaran. Yang pertama adalah memperbagi interaksi dan komunikasi antara sesama manusia. Yang kedua adalah membantas keyakinan salah faham dan palsu. Yang ketiga, membentuk suasana media massa yang sesuai dengan tuntutan agama serta membentuk akhlak. Definisi garis panduan adalah merupakan satu perkara yang penting bagi melindung kepentingan orang awam, negara dan kerajaan. Antara ciri-ciri bahan yang boleh disiarkan di Malaysia ialah: yang pertama, menyokong wawasan negara. Yang kedua, menghormati sensitiviti. Contohnya, sensitiviti agama. Yang ketiga, memaparkan keindahan dan kemajuan negara. Yang keempat, menggambarkan masyarakat berbilang kaum. Yang kelima, mengutamakan objektiviti, kreativiti dan pemaparan fakta. Okey, kalau tadi kita dah dengar tentang siaran yang boleh disiarkan, sekarang kita beralih pula kepada bahan siaran yang tak boleh disiarkan. Okey, yang pertama, ideologi dan politik. Okey, dalam siaran penyiaran Islam tak digalakkan untuk kita siarkan berkaitan dengan politik, sebab takutnya nanti akan ada timbul isu-isu yang tidak diingini. Yang kedua, aspek keagamaan. Walaupun dalam penyiaran Islam diperlukan tentang agama, tetapi kita tak boleh terlalu fokus pada agama sehingga mencetuskan sesuatu perbalahan antara Islam. Takut akan menimbulkan percetusan perbalahan antara agama. Okey, yang ketiga, ketertiban dan ketatasusilaan. Okey, ketertiban dan ketatasusilaan bermaksud dia mengandungi hasutan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Okey, yang terakhir ialah aspek sosial budaya. Sosial budaya, kalau kita terlampau menonjolkan sangat dalam penyiaran Islam, ia akan menimbulkan satu masalah juga. Takutnya akan terlibat antara budaya sesatu kaum dengan budaya kaum yang lain. Okey, yang terakhir saya akan menerangkan ataupun memberitahu serba sedikit syarat yang perlu diikuti oleh penyiaran Islam. Yang pertama adalah betulkan niat kerana Allah. Maknanya bila kita siarkan sesuatu mestilah kita niat kerana Allah. Yang kedua, perkara yang diterbitkan mestilah dibenarkan mengikut syarak. Syarak tu maknanya syarat-syarat Islam lah. Okey, yang ketiga, pelaksanaan media hendaklah mengikut lunas-lunas dibenarkan oleh syariat. Maknanya syariat Islam juga, sama juga dengan syarat tadi. Okey, yang keempat, menyebarkan peranan Islam dan kebenarannya kepada masyarakat. So, jadi penyiaran Islam ni mestilah menyebarkan lebih mendalam lagi tentang penyiaran Islam supaya masyarakat ni boleh tahu lebih lagi tentang Islam. Okey? Lebih-lebih lagi kepada yang bukan Islam tu yang teringin nak masuk Islam. So, mereka boleh lebih tahu serba sedikit tentang Islam. Seterusnya, tidak meninggalkan perkara asas yang menjadi teras keimanan seseorang.
Okey, yang terakhir, hasil usaha mestilah disalurkan kembali ke jalan Allah untuk teruskan mengembangkan ajaran Islam. Okey, untuk poin yang terakhir ni, maksudnya duit yang dapat daripada rancangan tersebut hendaklah disalurkan kepada yang betul, seperti sumbangan kepada anak yatim, rumah-rumah orang tua. Okey, macam tu. Okey, saya akan simpulkan semua pembentangan yang kami buat pada hari ini. Kami berharap supaya penyiaran-penyiaran lain seperti penyiaran lain lah, TV3 ke, TV2 ke, apa pun akan mengikut syariat-syariat penyiaran Islam supaya lebih berkembang lagi Islam ni di dalam dunia dan Malaysia. Okey. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar dan fokus. Jangan lupa pakai mask. Dan hand sanitizer. Dan jumpa lagi. Bye.